kita dari sudut akademik kita melihat bahawa kegagalan ini adalah kegagalan teknikal di pihak Pakatan Harapan sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam konteks untuk memenuhi manifesto mereka itu. Contohnya kalau kita lihat dalam isu PTPTN, dalam isu tol, ya, isu harga barang, harga minyak dan sebagainya, petrol, ya. Jadi dalam konteks itu rakyat melihat kesan terhadap kehidupan, mungkin aspek itu, tetapi rakyat sama sekali tidak akan meminggirkan isu-isu integriti dan sebagainya. Ya, cuma dalam konteks politik ini kita harus melihat yang dalam konteks mungkin di sudut yang lain pula, iaitu mungkin kita perlu melihat bagaimana rakyat menanggapi parti-parti yang selain daripada Barisan Nasional dan UMNO yang mereka ingin menjadi alternatif kepada UMNO dan Barisan itu sendiri, yang kelihatan tidak berupaya untuk menyediakan satu platform yang baik dari sudut dasar. Kalau kita tengok dari sudut dasar dan daya upaya untuk membantu rakyat memenuhi impian. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kejayaan membina negara yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional ni bukan baru. Sebenarnya sudah lama. Tetapi apabila rakyat telah memberikan 22 bulan tempoh perkhidmatan kepada parti selain daripada Barisan Nasional untuk menjadi kerajaan, akhirnya kesimpulan ramai majoriti rakyat mendapati bahawa di situ mereka sudah berputus harapan untuk menyokong parti alternatif kepada UMNO dan Barisan Nasional ni. Jadi persoalan itu tidak boleh dipersalahkan kepada rakyat sama ada persepsi rakyat sudah pun bukan soal kita kena meletakkan itu di sudut yang berbeza, ya. Kalau kita lihat di sudut teknikal, kegagalan kerajaan 22 bulan untuk memenuhi aspirasi seperti mana yang dijanjikan kepada rakyat untuk memenuhi impian dan juga idealisme yang dibawa oleh perjuangan parti-parti alternatif kepada Barisan Nasional dan UMNO itu sendiri terbukti gagal untuk mendapat sokongan rakyat secara berterusan. Jadi ini kita tak boleh salahkan kepada rakyat ataupun tak boleh meletakkan bahawa rakyat sudah pun tidak peka terhadap isu-isu sejagat seperti integriti dan sebagainya. Itu tak boleh kita persalahkan rakyat, tetapi kita kena lihat di sudut teknikal. Ya, kegagalan yang telah pun dilakukan oleh Pakatan Pembangkang itu telah membuatkan UMNO dan Barisan Nasional disokong semula oleh rakyat. Rebranding UMNO, rebranding Barisan Nasional dengan kepimpinan, ya, dengan gaya mungkin yang baru, dan juga bagaimana kerja kuat yang dilaksanakan termasuk kempen dan juga daya upaya UMNO dan Barisan Nasional dalam memenangi hati rakyat di media sosial sebagai contoh. Kita lihat, ya, branding beberapa nama pemimpin tokoh yang utama negara. Mereka berjaya untuk rebranding diri mereka dalam jenama yang baru dan sebagainya. Itu adalah teknik-teknik yang dilakukan oleh parti politik dan individu pemimpin untuk menjayakan aspirasi yang mereka bawa. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau betul-betul nak persaingan demokrasi yang sihat, demokrasi yang cepat profesional, maka Pakatan Harapan juga ataupun parti-parti yang lain harus bertindak sedemikian seperti mana yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional, iaitu memenangi semula majoriti kepercayaan rakyat.